Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya akan buat sedikit tutorial bagaimana cara untuk kamu menulis bibliografi ataupun rujukan dan juga bibliografi dalam kertas kerja kamu nanti. Okey, baik. So, rujukan dalam setiap penulisan mesti ada rujukan. Okey. So, sebagai contoh kalau kita perhatikan dekat sini, okey, dia ada rujukan dia tersendiri dalam penulisan ini. Okey, sebagai contoh ini adalah rujukan ataupun bahagian bibliografi. So, dalam perenggan perlu ada semua rujukan-rujukan tersebut, okey, di dalam kamu punya bibliografi ya. So, sebagai contoh dekat sini Stephen K. Sanderson 2011. So, maknanya dia punya rujukan dalam perenggan ini dia ambil daripada Stephen ni tadilah. Okey, ni daripada buku ni. Okey. So, dia just tulis di hadapan ni sahaja. Okey, di dalam perenggan tersebut. Okey, di dalam perenggan tersebut Okey, perenggan yang sebentar tadilah yang kita telah yang saya tunjukkan tadi tu. Okey, baik. So, bagaimana untuk kamu mendapatkan rujukan-rujukan ini? Okey, tidak lain tidak bukan daripada Google Scholar Baik, so Google Scholar saya tunjukkan contoh. Ini adalah Google Scholar yang mana kamu boleh dapatkan rujukan kamu melalui enjin carian Google Scholar ni Baik, so kamu boleh tekan kat sini. Okey. So contoh artikel kamu nak cari adalah berkenaan dengan hedonism di Malaysia. Okey. So okey, perhatikan dekat sini. Sini dia ada .my. Kalau .my bermakna dia adalah daripada dalam Malaysia lah. Dan bahasanya juga adalah bahasa Malaysia. Okey, berbeza kalau kamu .id ni. ID ni Indonesia. Okey. So, cuba kalau kita tengok. So, kita tekan dekat sini. Okey. Ini dia boleh buka terus. Okey. Okey, so saya back. Okey, biasanya saya akan buat right click and then open in new tab. Okey. So, masih ada lagi di sini. Page ni masih kekal di sini. So, kamu boleh tekan di sini. Okey. Okey. So, open it in new tab. Okey, baik. So, contohnya begitu. Okey. Penulis yang sama. Cumanya dia publishkan di tempat yang berbeza-beza lah ataupun conference yang berbeza-beza. Okey. So kalau kamu nak cari tentang pluralism, okey, pluralism, okey. So di Malaysia kan. So kita tengoklah kat sini ada Usim buat satu paper. Okey. So open new tab. Okey, baik. So kalau macam ni bentuknya, kamu boleh tekan PDF ini untuk kamu download. So, dia akan buka dalam bentuk begini. Okay, ini adalah papernya. Okay, so paper dalam bahasa Inggeris. Okay, pun tak ada sebarang masalah. And then kamu boleh tekan download kat sini ataupun download kat sini lah. Okay, tekan download. So, dia akan download lah. Okay, sama juga situasi di sini. Full text ni tekan download, dia akan keluar download lah. Okay, baik. So, contohnya bila kamu dah macam di sini kan. So, okey, ni download tekan kat sini. Okey, so dia duduk dalam Journal Esteem ni. Okey, baik. So, kamu boleh buka tengok. Okey, baik. Okey, konsep Dr. Halifah Hamzah ni dia adalah ketua pusat pengajian ASIS setakat ni Masih lagi Baik, so kalau kamu tengok dekat sini, okay, Dr. Halifah ataupun penulis, dia ambil daripada sini and then dia rujuk daripada Rhiannon Emson ni, 2005. Okay. So, tak ada dia copy paste daripada Rhiannon Emson ni. Dia tak copy paste. So, penulis hanya mengolah semula ayat ini, okay, yang mana dia rujuk tersebut. So, bukan copy paste. Kalau copy paste tu salah lah. Dia dikira plagiarism. So, dia ambil fakta and then dia olah menurut kesesuaian dalam penulisan artikel dia tersebut. Okey, so inilah caranya. Okey, dan untuk menyusun ayat kamu boleh gunakan
Persuratan Melayu okey, PRPM ni. Okey, saya tunjukkan PRPM. PRPM ni contoh kita nak guna ayat justifikasi. Okey, kita tak tahu apa maksud dia. So boleh cari kat sini lah. So dia boleh bagi penerangan, okey, apa maksud justifikasi tu. Okey. So itu antara contoh dan kaedah untuk kamu mendapatkan rujukan. Okey, dan juga cara menulis rujukan. Okey. So sebagai contoh, kalau macam ustaz ada buat sedikit penulisan sebagai contoh kejap okey. So dalam penulisan tersebut, okey. Okey. So etika sains dan teknologi. Okey. Okey. Baik. Oh, okey. So ni Dr. Daniel Zainal Abidin 2019, Ustaz rujuk pada buku lah. So dia macam inilah kaedah dia. Okey, kita menulis rujukan-rujukan tersebut. Jadi Ustaz harap kamu boleh merujuk dan juga membuat seperti mana yang telah Ustaz tunjukkan contoh kepada kamu. Okey. So kita tengok kat sini. Ni antara contoh buku yang Ustaz buat. Ustaz tulis sekejap Okey, baik. Okey, baik. So yang ni, so kalau Ustaz merujuk daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, so dia akan tulislah. Okey, dekat situ. Okey, baik. Okey, tengok Al-Quran, hadis. Okey. So yang ni Ustaz rujuk. Okey, daripada artikel-artikel tentang pembahagian ilmu dalam Islam. So macam Ustaz ada satu software yang berkaitan dengan kaedah untuk buat rujukan ini. Okey, so dekat sinilah bila Ustaz buat Cik Zarina Sa'ari ni sebagai contoh kan. Okey. So dia ada kat sini juga. So Cik Zarina Sa'ari. So bila Ustaz buat ni, Ibn Khaldun membahagikan ilmu kepada dalil akli dan nakli ni. So Ustaz buat dekat sini. So references ni. Okey. Bila Ustaz tekan references, Ustaz akan masukkan insert citation ni. So dia akan auto lah. Okey, dekat mana Ustaz rujuk ni. So kita kena banyak membaca lah kesimpulan dia. Okey, so daripada sini ni dia auto ni. So bila dia auto dia akan jadi macam tu. So kamu kena buat secara manual lah. Okey, so Cik Zarina Sa'ari, so kita tengok balik paper Cik Zarina Sa'ari ni. Okey. So ambil Cik Zarina Sa'ari ni, tulis tahun bila penulisan ni tu, 2015 kan. So buat dalam kurungan begitulah. Lepas tu bila dah habis tu semua, macam Ustaz punya penulisan ni, dia bila Ustaz tekan bibliografi, dia akan auto letak dekat sini. Okey, nampak kat situ? Cik Zarina. So ini sebab dia auto lah. Okey. So bila dia auto ni, dia mudahlah sikit. Tetapi dia boleh kamu boleh buat secara manual lah. So tulis nama penulis, tulis tarikh, tulis tajuk dekat sini. So volume berapa dan muka surat yang berapa. So daripada situlah kamu dikira sebagai berautoriti lah tulisan kamu tu. Okey. So dekat sini ni contoh yang tadi saya tunjukkan. Okey. So Ustaz harap kamu boleh faham dekat situ So kalau untuk penulisan ayat Al-Quran dan sebagainya, bagi Ustaz terjemahan pun dah mencukupi. Hadis juga terjemahan pun dah mencukupi. Cumanya sertakan rujukan di mana kamu dapat hadis tersebut. Okey. So ini antara semua buku, artikel jurnal, rujukan daripada internet. So majalah pun boleh. So majalah janganlah majalah mangga kan. So majalah contoh Dewan Siswa ke kan. So akhbar, paper yang berautoriti lah seperti Berita Harian dan sebagainya. So kalau kita tengok ni adalah citation APA style tadi. So ni Ustaz dah sertakan contoh tadi. Ustaz dah sertakan contoh untuk kamu buat. So itulah contoh rujukan. So Ustaz rasa selesai untuk rujukan tersebut. Ustaz harap dapat memberi kefahaman bagaimana
teknik ataupun kaedah untuk menulis rujukan. So, semua mesti ada rujukan. Kalau kamu tak menyertakan rujukan, kamu dikira plagiat. Okey, kamu dikira plagiat. Okey. So, dekat situ, kalau kamu tak sertakan rujukan, dia adalah dikira plagiat. Okey, tengok kat situ. Ustaz tulis, semua apa-apa yang Ustaz tulis, semuanya ada rujukan. So, rujukan Ustaz ulang, dia bukanlah copy and paste. Tetapi dia adalah kamu kena rephrase balik. Kamu kena buat balik ayat kamu sendiri menggunakan fakta rujukan kamu itu. Okey, so itulah yang terbaik dan yang tepat untuk kamu mendapat markah penuh dalam kamu punya penulisan. So, saya ucap ribuan terima kasih. Semoga kamu semua dapat faham dengan jelas. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyediakan rujukan yang berkualiti. Assalamualaikum.